17 tahun duduk di pondok je. Dari muda waktu baru balik. Jadi tok guru. Kita 3 bulan tengok. Masa macam Imam Syafi'i rasa. Lebih kurang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelum bulan Ramadan ni aku nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang subscribe aku punya channel. Untuk tahun ni aku rasa happy lah daripada tahun-tahun sebelum ni, mana tahun ni kita dah boleh menjalani ibadat tarawih. Dan solat pun dah boleh rapat. Itu salah satu benda yang aku nantikan lah. Dan selain itu sekarang ni kerajaan pun dah umumkan kita berada dalam fasa endemik, yang mana tak ada lagi PKP. Tapi bagaimanapun aku minta korang semua tetap jaga SOP, kerana COVID ni masih lagi berada di kalangan kita lah. Dan yang keduanya, aku rasa happy lah bila sekarang ni dah bazar Ramadan pun dah ada balik. Jadi bagi korang yang nanti-nantikan saat macam ni, hargailah dan patuhi SOP. Itulah. Okey, hari ni aku nak buat reaction berkenaan dengan ceramah Ustaz Azhar. Tapi rasa bukan reaction sangatlah, cuma perkongsian kita sama mendengar ceramah Ramadan daripada Ustaz Azhar. Moga-moga kita dapat manfaat dan ilmu daripada intipati ceramah beliau. Okey, tanpa berlengah, jom. Tashkurun. Sadaqallahul azim. Kita sudah berada pada penghujung Ramadan. Mudah-mudahan sempat sampai selesai Ramadan, dan kita berharap moga Ramadan yang mendatang terus kita diberi kesempatan untuk menjadi tetamunya. Amin. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan Al-Quran. Sebab itulah kita baca bulan Ramadan, baca Quran tak sama dengan bulan lain. Dari segi praktikalnya, dari segi apa yang kita rasanya, dari segi rohaninya lain. Kerana syahrul Ramadan ialah bulan yang unzila fihil Quran, bulan yang turun Quran. Kerana itu kita baca bulan ni, kita baca banyak, tak rasa letih macam bulan lain. Bulan lain kita baca 2-3 muka, dia rasa macam lengah. Tambah 2 muka lagi nera. Bulan ni kalau orang tu tak balik di rumah tu, tak habis pukul 12 tu, tak habis lagi maknanya apa benda ni, tadarus, kita tak balik lagi. Boleh pergi, tak ada masalah. Rasa ringan. Kenapa? Kerana bulan ni bulan yang sinonim dengan Quran. Bulan ni bulan turun Quran. Quran ni hudan linnas. Dialah lapu bagi manusia. Kalau motosikal, kalau kereta, lapu duduk depan. Mana-mana hak balik malam, dia buka lampu sampai rumah. Duduk mari surah Masjid Bukit Bayung ni ada kurang, nak balik mana? Nak balik apa ni, Ngada Baru. Berapa selesai tarawih? Selesai pukul 10. Buka lampu. Buka lampu, dia akan sapa Ngada Baru. Kalau tidak buka lampu tu, sapa atas lagi hospital. Itulah Al-Quran, lapu bagi kita. Mana-mana orang kalau malam buka lapu lah ke. Dan lapu tu kalau orang yang cerdik, dia buat depan. Mak repik ke, ayah haji ke, pulih ke naik motor, lapu depan. Kalau lapu tu besar, cerah, tapi buat di belakang, suluh tak belakang, jalan tak ke depan. Tidak ada kita jaminan melainkan masuk 7 lokang, 7 parit, 7 gaung belakang. Karena tu dia kata Quran ini hudan linnas. Hudan ni tunjuk, nutah no betul. Lalu kok ni. Hudan hidayah. Kita ambil lampu becek, kita nak tengok pasal bunyi perah tak kot luar.
Tengok gitu dah apa pula? Allah tu musang. Yang tunjuk dia musang. Ni lapu tu. Sahih musang. Nah, maka yang tunjuk kita jalan benar hudan linnas Quran hak turun bulan ni. Maka hadis yang lain kata man ja'alal Qur'ana amamahu sadahu ilal jannah. Barang siapa letak Quran sebagai lapu di depannya, maka Quran itu akan pimpin dia masuk dalam syurga. Wa man ja'ala wara'a dhahri saqahu ilan nar. Nauzubillah. Siapa yang letak lapu Quran tu nyebuh belakang dalam hidup dia, tak jadikan panduan Quran. Quran kata haram, rama juga. Maknanya Quran buah belakang. Walaupun dalam kereta je buah depan. Hak kira di akhirat bukan dalam kereta, dalam rumah, dalam kehidupan ni. Wa man ja'alahu wara'a dhahri. Siapa letak Quran buah belakang, saqahu ilan nar. Ia akan diheret ke dalam api neraka. Allah. Maksudnya masuk lah. Bukan heret jadi macam okey ayat tengok neraka itu bukan. Heret maknanya kena humbang dalam neraka. Allahu Rabbi. Jadi kalau kait dengan sekarang, kalau tengok dalam media sosial ini, orang cakap bulan puasa, maki ke orang, caruk ke orang, pelupoh hamu ke orang, seranah ke orang. Betul tak? Ini mereka-mereka ni semua tidak beriman. Nama orang beriman. Nama Abdullah, nama Abdul Rahman, contoh. Tapi mereka tidak beriman. Kalau beriman takkan caruk. Kalau beriman takkan maki hamu ke mufti ke apa. Betul tak? Jawab dia benda. Tak beriman. Pasal apa jadi tak beriman? Mak ayah dia lah. Fa abawahu yuhawwidani aw yasrani. Nabi kata, mak ayah lah yang galik cara benda lain. Sehingga tak ada nak tarbiyah anak, lalu anak-anak itu jadi terikut-ikut perangai kafir Kristian, perangai kafir Yahudi, perangai kafir Majusi. Betul tak? Tu obat dia nak tahu penyakit. Punca penyakit. Maka kalau Quran kata gua ni, suruh bercakap perkara yang baik. Kalau perkara benar pun bercakap perkara yang dengan cara yang betul. Dalam hadis lagi jelas, orang-orang yang jenis dalam internet jenis maki hamu korang ini, mereka tidak beriman. Nabi kata man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan percaya dengan hari kiamat, maka katalah perkara yang benar dan baik. Au liyasmut, atau diam saja. Kalau nak cakap hak udo-udo jangan cakap. Nampak? Liyasmut, hendaklah kamu diam. Dalam hadis lain pula mari man samata naja. Siapa yang diam pada ketika musim zaman fitnah, naja, dia menang. Nampak? Kita Allah tu nyaa, Allah tu nyaa. Nabi kata dia man samata naja. Siapa diam selamat. Betul tak? Kita nak pakai ni. Biarlah selamat-selamat pun tak tahu kau marah cocok syaitan nak menang kau berlawan juga. Jadi jelas dalam hadis ini siapa yang beriman dia bercakap dia baik. Kalau bercakap carut maki hamu apa semua, itu orang tidak beriman. Jelas. Siapa kata tak beriman apa-apa ni? Rasulullah kata. Jelas dah situ. Tak payah tafsir. Ada ulama tafsir imannya rosak, imannya cedera, imannya tidak betul, imannya cacat. Tapi ada ulama kata dia tidak beriman. Kerana ada hadis yang mengatakan orang mencuri, masih dia curi tu dia tidak beriman. Kalau dia beriman masa tu dia tidak curi. Orang berzina, masih dia berzina tu dia tidak beriman. Kalau dia beriman masa tu dia tidak berzina. Jadi yang dalam internet tu duduk maki hamu ke orang, duduk kata ke ulama, kata ke macam-macam ikut tubik mulut nak laki puang jatah betina. Mereka ni tidak beriman. Jelas ni dah. Siapa kata? Nabi kata. Kata gua ni Nabi, la yu'minu ahadukum. Nampak? Tidak beriman seorang kamu itu. Nampak? Dan Nabi yang lain, man kana yu'minu billah. Siapa yang
kalau dia beriman dengan Allah wal yaumil akhir, beriman dengan Allah, takut kepada Allah, beriman dengan hari kiamat, percaya bahawa kalau cakap lebih kotor-kotor kena azab dalam neraka, itu maksudnya. Falyakul khaira, berkatalah yang baik. Nah, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran dia tunjuk jalan betul kok ni. Kalau dalam bab hudud hak ni betul. Kalau dalam bab ni hak ni betul. Dalam bab jual beli hak ni betul. Hak ni salah. Jelas belaka Quran. Kita gomoh hak haram. Nah, gomoh hak haram. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal Nabi kata jelas. Yang haram itu jelas. Nama wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan akan jual beli, mengharamkan akan riba. Jelas. Nah, kita bahang kok haram. Allahu Kok haram akbar. semua. Kok rasuah apa semua. Nah. Kerana apa? Kerana dipanggil krisis keyakinan. Kita tahu Allah itu sifat 20. Nah, dengan nafiah, qalbiyah, salbiyah, reti belaka dah. Nah, tapi kita tidak beramal dengan sifat 20. Kita yakinlah Tuhan itu bersifat dengan kudrat. Kita yakin Tuhan bersifat dengan basar. Tapi kita tidak amalkan sifat basar Allah dalam kehidupan. Bila kita bergerak, ada di pejabat, ada di mana, ada di tempat jual beli, sifat basar Allah melihat itu tak ada dalam diri kita, maka kita tipu orang dalam jual beli, tipu orang dalam berniaga dan sebagainya. Nah, kita bercakap dengan caruk lah apalah. Faman syahida minkum syahra falyasum. Orang yang nampak anak bulan maka berpuasalah. Maksudnya kita ni ada ibadah-ibadah tak boleh ikut suka hati kita. Ditentukan oleh Allah. Faham? Kalau semayang disuruh kita tengok matahari. Kalau tengok bulan. Bulan gambar. Mai mak. Bunuh ranoh. Tengok matahari. Terbit je fajar sadiq subuh. Bang, biar ada masuk di kalender 2 minit ke apa? Nampak fajar sadiq ni. Nampak? Alik matahari naik. Itu fajar sadiq, matahari dah reti. Contoh kata fajar sadiq. Kemudian habis waktu subuh ni, matahari lepas keluar daripada bulatan kaki langit. Pergi patah-patah turut kalibar, lah nampak bulatan sikit. Habis subuh. Syuruk dia panggil. Arab panggil syuruk. Tubik. Terengganu tubik. Nampak? KL terbit. Terengganu tubik. Kalau berang tubai. Tu syuruk. Faham tak? Tu habis. Waktu subuh tak? Tengok matahari. Yang tengok bulan. Matahari betul-betul atas kepala, lepas tu jatuh pula sikit. Zawal. Zawal tu bahasa Arab. Maknanya jatuh atau condong. Zuhur. Bayang daripada matahari tu, kalau tiang sekaki, bayang sekaki suku. Atau sekaki lebih sikit. Kan guna matahari. Habis bulatan masuk. Orang putih panggil sunset. Bulatan sikit, bulat copeng tu. Masuk dalam langit. Dalam kaki langit. Nampak? Arab panggil wurubun. Tegelang. Maghrib. Bubuh huruf mim maf'ilun maghribun, tepat tegelang atau waktu tegelang. Nampak? Matahari. Puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang tengok anak bulan, atau kita duduk di negeri Malaysia yang orang lain nampak anak bulan, isytihar oleh mufti qadi apa semua, maka ikutlah. Atas seorang tengok sudah memadai, berpuasa esok hari. Kan mudah nak raya. Semua ni guna bulan, guna matahari, semua itu milik Allah. Kita tak berasa tengok bulan itu milik Allah. Bila tengok matahari tentang waktu sembahyang, tak berasa pun kehebatan Allah memiliki matahari. Kita boleh buat tukar lampu signal pesen baru di motosikal, suka sangat. Lagi Allah tu ada matahari, hak dia. Tak ada milik Amerika, Cina apa semua, hak dia. Kita tak berasa kebesaran. Pasal kita apa? Kita makngar. Lala. Allah buat macam-macam ni. Dia nak suruh kita suhur lah. Nak suruh kita tengok suhur. Ini Allah, hebatmu ya Allah. Hebatmu ya Allah. Nak suruh kita kata gitu. Kita tak lain tengok.
Tuhan suruh tengok matahari, tak tengok. Suruh tengok unta, tak tengok. Suruh tengok langit, tak tengok. Tengok muka bini, pagi pakotang, pagi pakotang. Nah. Jadi walaupun dalam ibadah mana pun tak boleh buat sendiri, semuanya dengan ketetapan Allah, dan yang menjadi membantuan atas kita beribadah, kita tak larat perlukan bantuan. Kalau puasa, bantuannya bulan. Kalau semayang, bantuannya matahari. Perlukan bantuan makhluk Allah. Subhanallah. Tak, itu rahsia-rahsia ayat dia panggil. Rahsia ayat-ayat Quran. Tak, kita perlukan bantuan. Dan yang kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maksudnya minta pertolongan yang hakiki. Yang aku minta dengan orang lain, aku minta juga. Tapi minta dengan mu, minta hakiki. Yang mu je boleh tolong, atas pertolongan orang lain, semuanya pertolongan. Itu maksudnya. Yang Nabi kata, izasta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta tolong dengan Allah. Bukan makna dari minta tolong saing-saing. Makna minta tolong dengan saing boleh. Tapi dalam tu ada minta tolong dengan Allah dulu. Kalau tak pagi matahari, rohok lah. Tengok orang duduk di Norway. 22 jam puasa. Nak, jelek. Lidah duduk kat dada. Jelek. Dahaga, 22 jam, 23 jam. Nak, dah siang matahari duduk main kopi gada mau. Duduk jatuh kot. Aku main kopi gada mau. Kau 2 kopi gada, kau 3 kopi gada. Dah bila nak kelang? Nak. Pokok apa? 12 tengah malam. Oh, hilang sikit. 3 suku tu baik pula. Subuh dah pula. Nak. Itu semua mainan makhluk Allah. Supaya kita membesarkan Allah. Sakit, musafir, tak apa, tak berpuasa. Walaupun mu naik jet peribadi, jet mewah. Ada kata kalau ni kita ni mewah dah, musafir tak boleh buka haram. Tak tu. Berbuka ketika musafir itu rukhsah. Perjalananmu berat, yang mana dulu jalan kaki tengah panas atas bara sekalipun, atau ni duduk dalam ikon, naik Myvi, naik Honda Accord, kan dalam ikon. Nak pergi Kuala Lumpur, naik kereta Honda. Kan ikon, sejuk tak? Mewah tak? Mewah lah. Kodoh-kodoh Honda. Faham? Boleh buka dah musafir. Syarat perjalanan kamu 2 marhalah. Destinasi 90 km ke atas atau 85 km. Tapi mana yang lebih baik? Lebih baik kalau kita tidak ada beban, berpuasa. Wa ang tasumu khairan lakum. Kalau kamu puasa lebih baik. Ayat yang sebelum. Tapi ingat, kalau kita tinggal kerana sakit, kalau kita tinggal kerana musafir, kena qada. Semua ni apa ni? Allah wajibkan puasa, Allah wajibkan sembahyang, Allah wajibkan tutup aurat, Allah wajibkan hukum hudud, Allah wajibkan hukum qisas, takdir dan sebagainya. Allah wajibkan pergi ke Mekah, Melata dan sebagainya. Nak suruh kita jadi mudah, tak mau jadi payah. Yuridullah bikumul yusra. Semua ni hak seorang petah, benda mudah, tak mau jadi payah. Faham? Suruh ngaji ilmu fardu ain je. Ilmu tauhid biar kenal Tuhan. Ilmu fiqh biar tahu sah batal ibadat. Ilmu sufi, ilmu tasawuf, qada boleh bersih hati daripada perangai kotor. Tu 3. Ilmu lain berpuluh-puluh lagi dak wajib belajar. Ringan ke berat? Ringan. Tu pun dak ngaji kat pada ain. Dak ngaji kat pada ain. Orang kata sifat Tuhan, sifat apa? Sifat talbiah bang, sifat mutamakninah. Mak kat 70 tu. Sifat apa sifat Tuhan mutamakninah? Itu katanya hukum tamakninah, mutamakninah. Dia kata mutamakninah ni lama mana kena buat masa rokok? Kenapa? Mutamakninah. Tu tak je dengar mutamakninah. Dah tu pasal dak cakna ni. Dak cakna. Kalau suruh baca ismang jatuh atas riba gigi. Kerana apa? 3 saja sikitnya. Ilmu tauhid wajib belajar. Ilmu fiqh sah batas sembahyang puasa haji wajib belajar. Kena ngaji siapa alim. Hak tu. Kemudian ilmu akhlak atau ilmu sufi, ilmu tasawuf, sikit je. Sifat-sifat yang kotor, sifat keji, sifat riak, takabur dan sebagainya, buang sifat tu. Kejap je. Tak belajar juga. Apa kata kalau Allah wajibkan ilmu lain, ilmu tafsir, ilmu qawaid, ilmu surufi, ilmu qawafi, ilmu mantuk, ilmu aruf. Tak gebah kita.
Dalam gitu dak hari dengar juga. Nak pergi dengar dah malam ni semangat dah nak pergi dengar, tapi bila nak start motor dengar tek tek 2 titik air jatuh tazim dak jadi pergi. Apa? Hujan. Nah, siap dah. Buah kain ridak dah atas kepala bau. Tek, tek. Hujan. Nak hujan dah jadi kita tengok. Nah, dah jadi tengok. Pasal tu Tuhan dak bagi kita alim. Betul tak? Kerana layanan kita dengan ilmu Allah, kita letak low kelas. Bila kita letak high kelas, Allah beri kita high. Kita letak low kelas, Allah beri kita low. Kita anggap tak ada harga, maka kita jadi hidup priceless. Orang betul kata, tak ada harga ni. Nah, Ustaz awang di amal. Orang pada meeting. Awang di amal. Buka pondok tak Batu 22. Betul tak? Tahun 90-an itu dia ngaji lagi Pasir Cumbuh. Pasir Cumbuh ngaji kita pergi dengan dekat buruk. Dua kali dua kitab habis dobel balik mula Terengganu. 160 kilo lagi, 320 kilo balik. Mutu buruk. Nadah kita 320 kilo. Kita orang ngajar waktu 10, dia duduk waktu 11. Oh jauh. Ingat waktu 11. Itu jahil siapa ke? Siapa ke habis umur? Betul tak? Allah beri ni, orang hebat-hebat banyak ilmu, orang yang letak harga tinggi dan dia mujahadah. Jadi tok guru kan? Betul tak? Nak ngajar pondok Lubuk Tapah. 17 tahun duduk di pondok je. Dari muda waktu bawa balik. Jadi tok guru. Kita 3 bulan tengok. Masa macam Imam Syafi'i rasa. Lebih kurang gitu. Tu yang habis mufti jemur lah rembak belaka. Habis tok guru, tok wali habis. Bisa dia lagi ayat. Ini masalah kita. Allah tak mau jadi payah. Agama tidak payah. Salli qa'imah fa illam yastati' fa qa'idah. Semayang diri, darat nak diri duduk. Darat nak diri, darat nak duduk. Wa ala junubikum. Duduk tetap. Nampak? Ingat. Puasa 12 bulan Tuhan ada. Bulan putih 12, bulan Islam pun 12. Sebulan puasa, bukan 11 bulan. Ayyaman ma'dudah. Hari-hari yang sedikit yang dibilang, iaitu 30 hari Ramadan, kadang-kadang 29. Nah, tiket. Sebulan je Tuhan wajibkan puasa, ringan lah tu. Yuridullah bikumul yusra. Kenapa? Allah tak mahu kita payah. Allah nak mudah. Inna dina yusra. Agama itu mudah. Nah, sebulan je puasa. Dah lah sebulan, siang saja je puasa. Malam boleh makan tak? Kulu wasyurubu hatta sampai naik matahari. Nampak? Makan minum sampai naik matahari. Sampai terbit fajar. Allah nak jadi mudah. Okay guys, aku stop kat sini dulu. Sebab video ni panjang. Lebih kurang sejam lebih. Jadi kita tunggu part kedua lah. Aku akan sambung untuk ceramah Ustaz Zahani untuk bahagian kedua. Okay guys, sampai sini saja. Terima kasih kerana subscribe dan menonton channel aku. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dan boleh like dan komen dan tekan button loceng lah untuk update video-video seterusnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.